Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan lagi dalam pembelajaran tentang ilmu faraid. Pada pertemuan kali ini, kita akan cuba menyentuh salah satu topik penting dalam ilmu faraid yang berkaitan dengan disebut oleh ulama al-faraid sebagai ahkamul munasakhat, iaitu satu topik yang membincangkan berkaitan kematian yang berangkai ataupun si mati melebihi daripada seorang, saling ada hubungan antara keduanya, dan isunya ialah harta pusaka si mati yang pertama masih belum diselesaikan ataupun masih belum diagihkan, menyebabkan pengiraan itu berantai kepada waris-waris si mati kedua, ataupun kalau ada 3 kematian dan seterusnya, akan menyebabkan rantaian itu berlaku. So, pada pertemuan bahagian pertama kali ini, kita akan melihat sekadar pengenalan apa itu munasakhat, bagaimana digunakan dalam situasi kes faraid berangkai, dan kita akan datangkan contoh kepada situasi tersebut, dan kita akan sebut bagaimana pendekatan ini digunakan dalam bentuk pengiraan yang sedia ada. Kita mulakan dengan definisi kepada al-munasakhat itu sendiri. Perkataan al-munasakhat merupakan perkataan bahasa Arab yang kata dasarnya ialah daripada nasakh. Perkataan nasakh, kalau kita refer kepada kamus Arab, dia akan merujuk kepada beberapa maksud, antaranya ialah memindahkan, menyalin ataupun menghilangkan. Untuk menghilangkan, apabila kita kata nasakh mansuh, kalau pernah dengar ilmu nasakh mansuh dalam ulumul Quran, maksudnya yang lama itu kita hapuskan, kita ganti dengan yang baru. Konsep yang hampir sama, iaitu bahagian waris si mati kedua yang masih tidak dapat diperolehi daripada si mati pertama akan dipindahkan kepada waris-waris dia. Mungkin waris-waris itu ada kaitan dengan si mati pertama, atau mereka mungkin adalah waris-waris yang baru. So, itulah maksud kepada al-munasakhat. Dan maksud dari sudut bahasa ini juga ada terpakai pada maksud istilah, iaitu dalam ilmu faraid, iaitu memindahkan satu persatu bahagian harta pusaka kepada waris yang mewarisinya akibat kematian terdahulu belum dapat dilakukan. Maksudnya ada beberapa kematian harta pusaka bagi si mati pertama masih belum diselesaikan, mati pula dari kalangan warisnya, menyebabkan agihan itu bertindih ataupun perlu kita buat pengiraan yang lebih dan kita gabungkan atas nama al-munasakhat. Okay. So, bila kita melihat kepada definisi ini, ada beberapa perkara yang perlu kita lihat sebagai satu poin yang penting dalam munasakhat ini. Yang pertama sekali ialah harta pusaka si mati yang pertama atau yang meninggal dunia lebih awal belum diselesaikan. Ini kena kita ambil perhatian bahawa kalaulah harta si mati pertama sudah selesai, maka tak mungkinlah berlaku pendekatan pengiraan secara al-munasakhat ini. Sebab sudah selesai, maka untuk kes yang seterusnya kita akan buat pengiraan yang baru. Itu satu. Yang kedua, terdapat kematian bertindih ataupun berlapis yang melibatkan waris bagi si mati pertama. Maksudnya ada beberapa kematian, dan kematian yang berikut itu ada hubungan dengan si mati pertama yang hartanya masih belum selesai lagi. Dan kalaulah orang yang kedua itu tidak ada hubungan, juga tidak ada topik yang bincangkan tentang pendekatan munasakhat ini. Mesti waris ataupun mesti si mati kedua, ketiga itu ada saling berkait antara satu sama lain. Dan yang ketiga, berlakunya pemindahan bahagian harta antara waris si mati pertama dengan waris si mati kedua. Sebab dia tak dapat lagi bahagian daripada si mati pertama, dan bahagian itu akan diagihkan kepada waris-waris dia, sama ada waris yang baru itu adalah dapat daripada si mati pertama ataupun tidak. Dan yang terakhir sekali, penetapan bahagian-bahagian yang baru yang kepada waris akhir bagi setiap kematian. Dalam munasakhat ini diistilahkan oleh ulama faraid sebagai al-jami'ah, ataupun nilai yang boleh menggabungkan antara dua-dua pengiraan.
untuk si mati pertama, si mati kedua, dan kita gabungkan sekali yang disebut sebagai al-jami'ah. Seterusnya kita melihat kepada apakah dia situasi bagi kes yang berangkai ini, ataupun kematian yang berlapis ini. Secara ringkasnya ada 3 yang ulama letakkan ataupun ringkaskan. Yang pertama sekali ialah situasi dia ialah apabila waris si mati kedua adalah mereka yang menjadi waris si mati pertama. Dalam bahasa mudahnya, waris kedua dengan waris yang pertama adalah orang yang sama. Bukan setakat orang yang sama, cara ataupun habuan yang mereka perolehi dalam faraid si mati pertama dan si mati kedua juga sama. Tidak berubah maksudnya. Okey, itu antara situasi yang pertama. Kita akan datangkan contoh sekejap lagi. Yang kedua, situasi yang kedua bila menceritakan tentang kes berangkai ini ialah apabila waris si mati kedua juga merupakan waris si mati pertama dengan beberapa perbezaan hubungan. Orang dia sama, macam situasi pertama, tetapi cara dia dapat itu disebabkan status dia berubah, bahagian yang diperolehi juga ada kesan dari sudut perubahan itu. Mungkin dia dapat daripada si mati pertama secara fardu, dapat daripada si mati kedua secara asabah. Yang kita akan tengok situasi-situasi dia. Dan yang terakhir sekali yang agak rumit sedikit ialah apabila waris si mati yang kedua berbeza dengan waris si mati yang pertama. Tapi kita kena gabungkan dua-dua sekali. Bahagian itu perlu digabungkan kedua-dua waris si mati pertama dan si mati kedua. So kita datangkan contoh yang pertama tadi. Kita andaikan seorang lelaki mati, itu meninggal dunia, dan waris dia ialah 5 orang anak lelaki. Okay. Sebelum sempat harta bapa ni kita selesaikan ataupun kita agihkan, salah seorang daripada mereka meninggal dunia, mati juga, dan meninggalkan saudara-saudara yang lain dan tiada waris selain mereka. Pastikan bila berlaku 2 kematian ini tak ada waris tambahan, tidak ada waris baru. Apa yang kita dapat perhatikan, bila si mati pertama meninggal dunia, dia ada 5 orang anak. Dan salah seorang anak ini meninggal juga, dan harta yang pertama pastikan belum selesai lagi. So, siapakah waris yang masih hidup? Maka ada 4 orang anak. So, dengan andaian 4 ini sahaja anak-anak si mati yang ada. So, ini adalah contoh kepada orang waris si mati kedua adalah orang yang sama kepada waris si mati pertama, dan cara yang mereka perolehi juga adalah sama, tidak berbeza. So ini dinamakan sebagai situasi yang pertama. Okay. Yang kedua, orang dia sama tetapi cara dia dapat tu berbeza. Cuba kita perhatikan. Cuba kita perhatikan dalam contoh ini. Seorang lelaki mempunyai 2 orang isteri dengan zuriat daripada isteri pertama ialah seorang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan daripada isteri kedua. Setelah lelaki tersebut meninggal dunia, salah seorang anak perempuan beliau turut meninggal dunia sebelum pembahagian dapat dilakukan. Sebelum pembahagian dapat dilakukan. Maka kita lihat inilah contoh rajahnya, yang mana dia ada 2 orang isteri. Daripada isteri pertama ada anak-anak lelaki sahaja, daripada isteri kedua ada anak perempuan. Sebelum sempat harta si mati pertama, bapa ni salah seorang anak perempuan itu turut meninggal dunia. Cuba kita perhatikan. So, waris-waris tak berlaku pertambahan, tetapi status waris itu berubah. Contoh, anak lelaki, status dia dengan si mati pertama adalah sebagai zuriat, anak, tetapi hubungan dia dengan si mati kedua adalah adik-beradik lelaki sebapa. Satu ayah, lain mak. Okay. So mungkin di situ akan berbeza. Begitu juga dengan isteri. Isteri kedua ni adalah daripada si mati pertama mendapat faraid atas kapasiti sebagai seorang isteri. Tetapi dapat pusaka daripada si mati kedua atas hubungan ibu. Dia adalah ibu kepada yang meninggal dunia yang kedua ini. Begitu juga anak-anak perempuan si mati pertama, dia mendapat faraid daripada si mati pertama atas hubungan anak perempuan. Tetapi dia mendapat faraid daripada si mati kedua atas kapasiti hubungan adik-beradik perempuan seibu sebapa. Al-uqt asy-syaqiqah. Okay. So semua rantaian ini tidak berlaku pertambahan waris antara si mati pertama dengan kedua, tetapi hubungan itu berbeza, dan hubungan yang berbeza itu juga memberi impak dari sudut pengiraan, portion ataupun cara mereka dapat.
Cara mereka dapat. Dan yang terakhir sekali ialah apabila waris simati kedua adalah berbeza dengan waris yang pertama. Okey, berbeza. Contoh, seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami, ibu, bapa dan 2 orang anak perempuan. Kemudian sebelum harta si mati diagihkan, suami perempuan tersebut turut meninggal dunia dan meninggalkan waris iaitu ibu, isteri, seorang saudara perempuan seibu dan seorang saudara lelaki seibu. Kalau kita boleh andaikan, begini adalah untuk rajah waris yang waris-waris bagi si mati pertama, iaitu ibu, bapa, 2 orang anak perempuan dan suami. Sebelum sempat harta si mati pertama ini diagihkan, suami kepada perempuan tersebut turut meninggal dunia. So, bila kita lihat suami ini berpangkat kepada mungkin ayah kepada anak perempuan ini. Suami ini adalah menantu kepada ibu bapa si mati pertama. Tetapi pada masa yang sama, suami ini ada waris lain. Apa dia kata? Dia ada isteri, maksudnya isteri baru ataupun isteri kedua. Dan juga masih ada ibu dan juga saudara lelaki, saudara perempuan seibu. So, ini adalah waris-waris tambahan kepada suami tersebut. Okay? Sedangkan suami ini sepatutnya dapat sedikit habuan daripada si mati pertama, tapi tak sempat dapat lagi. So, habuan suami ini akan berpindah kepada waris-waris dia yang masih wujud. So, ini adalah situasi ketiga yang kita katakan situasi yang agak rumit dalam pengiraan al-munasakhat. Daripada ketiga-tiga situasi ini, kita ringkaskan cara pengiraannya ialah begini. Kita ada situasi pertama, situasi kedua dan situasi ketiga. InsyaAllah kita akan terangkan setiap situasi ini dan pengiraan dia pada pertemuan yang lepas. Yang ini sekadar saya melihat ataupun kita ceritakan ringkasan kepada pendekatan al-munasakhat, bagaimana kaedah ini digunakan untuk menyelesaikan 3 situasi tadi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada pertemuan yang akan datang dalam menceritakan pendekatan munasakhat untuk menyelesaikan situasi pertama, situasi kedua dan ketiga hampir sama. Bagaimana kita nak cari mumasalah, muwafaqah dan mubayanah sekali lagi. Bagaimana nak cari jami'ah, menghasilkan jami'ah nilai penyama untuk keseluruhan kes yang bertindak tersebut. Mudah-mudahan dengan pertemuan sedikit ini dapat memberi input baru berkaitan salah satu topik penting dalam ilmu faraid, iaitu pendekatan al-munasakhat. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.